بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للأنام وعلى آله وأصحابه نجوم الاهتداء والولد ومن سار على نهجه إلى يوم الازدهار. فأما بعد, kasih ucapkan kepada saudara muslim yang dihormati Tuan Imam, Tuan-tuan guru, Ustaz-Ustaz, Tuan-tuan haji, Tuan-tuan muslimin, pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka yang pasti cintakan kepada umat yang bersama-sama punya nafas yang sama dengan kita, punya akidah yang sama dengan kita, punya jiwa yang sama dengan kita, dan yang sama sujud kepada kita. Dan tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, hari ini hari Jumaat yang merupakan, ramai orang berkata ini adalah hari terakhir Syawal, hari terakhir nak buat open house, hari terakhir nak buat majlis raya di peringkat jabatan dan seumpamanya. Tapi hari Jumaat Sayyidul Ayyam membenarkan apa yang Nabi SAW pesan, apa yang diajarkan kepada umat yang terdahulu. Sayyidul Ayyam merupakan kemuncak perhimpunan bagi mereka yang mencintai kebenaran, bagi mereka yang mencintai keadilan, bagi mereka yang tidak sama sekali bersedia untuk berkompromi dengan kezaliman walau sedikit pun. Maka biasanya hari Jumaat adalah hari untuk membangkitkan semangat. Hari Jumaat adalah hari untuk kita mentajdidkan keazaman kita, keyakinan kita, dan kesungguhan kita insya-Allah untuk bersedia membawa panji-panji perjuangan yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu, kalau kita tengok di Mesir contohnya, hari Jumaat adalah hari untuk menampilkan, ya, di Mesir dicuti hari Jumaat. Maka hari Jumaat dimanfaatkan untuk khutbahnya, tazkirahnya dan seumpamanya untuk membangkitkan kesedaran dan kefahaman betapa al-haq dan juga al-batil tidak boleh untuk bercampur sama sekali. Betapa al-haq adalah al-haq, kebenaran adalah kebenaran. Sehingga Nabi SAW menyatakan bahawa mahalnya sebuah kebenaran ini adalah bila mana dia mampu untuk dilafazkan, diungkapkan, dikemukakan di hadapan inda sultanin jabir, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, di sisi penguasa yang zalim, penguasa yang melakukan tindakan-tindakan yang salah, perkara-perkara yang merupakan penyelewengan, perkara-perkara yang berupa kezaliman, penindasan dan seumpamanya. Bila mana kita bersedia untuk menegur dan memperbetulkan, malah menyatakan sikap kita untuk tidak berkompromi dengan kezaliman ini, itulah sebenar-benar kekuatan iman yang terlahir daripada diri kita. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, dan ini merupakan beberapa minggu yang terakhir ini kita membicarakan berkenaan masalah umat. Masalah umat di mana umat dizalim. Bukan sikit-sikit punya zalim, tetapi zalim yang melampaui batas sampai ke peringkat ia tidak boleh untuk diterima akal oleh mereka yang mempunyai nilai keinsanan. Maka mereka yang akan bersetuju dengan tindakan kezaliman, pembantaian umat, pembunuhan beramai-ramai, penggunaan senjata kimia dan seumpamanya, adalah sama-sama level penzalim yang sama. Yang dengan itu muslimin yang dikasihi sekalian, kita melihat, kita tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak imagine
Macam mana seorang yang bernama Amin, macam mana seorang yang bernama Abdul Fattah, bagaimana seorang yang bernama Abdullah, Muhammad boleh untuk membunuh seorang yang bernama Ammar, seorang yang bernama Asma, seorang yang bernama Ahmad yang lain. Bukan setakat dibunuh secara tembakan membabi buta di Mesir, tetapi lebih daripada itu, dihumbankan dengan jentolak jenazah-jenazah. Bukan setakat dihumbankan dengan jentolak jenazah-jenazah mereka, dibakar tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dihormati sekalian. Sehingga Al-Qadha kita sekali menyatakan bahawa tindakan ini adalah lebih buruk daripada tentera-tentera Zionis. Sehingga ada pihak lain cuba untuk argue ataupun counter argue apa yang dinyatakan oleh Qadha, bahawa Qardawi kurang memuliakan tentera-tentera Mesir dengan menghinakan mereka. Memang layak untuk dihinakan. Tindakan-tindakan yang seumpama ini memang di luar batas kemanusiaan. Maka tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal, yang kita sebut namanya, yang kita ingat, yang kita yakini bahawa jalan yang kita pilih adalah jalan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dah pesan awal-awal lagi dengan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam yang panjang yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi Tauban berkenaan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tada'a alaihi kama tada'a al-akla ila qas'at. Diringkaskan terjemahan mudahnya adalah akan datang satu keadaan di mana umat, manusia, masyarakat berbondong-bondong, berebut-rebut ke atas mengerumuni kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut awal kepada para sahabat bagaimana umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka yang beriman, mereka yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dikerumuni oleh umat yang lain. Dalam kefahaman mudah adalah mereka yang tidak bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia ataupun kumpulan-kumpulan ini mengerumuni kamu seumpama makan satu hidangan, macam nak berebut-rebut untuk makan, maka itulah yang berlaku kepada umat hari ini. Tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dihormati sekalian, umat Islam dikeroyok, umat Islam dikerumuni, umat Islam cuba untuk memang dimakan hasil maksudnya, dimakan orang-orangnya, dijaga, dibahagi-bahagikan. Umat Islam satu ketika dulu sidang jemaat yang dihormati sekalian, kita mampu menampilkan suara-suara seumpama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menyebut bahawa ini di saat-saat kemenangan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam. Kami kata Sayyidina Umar, Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan dengan al-Islam dan bukan dengan perkara-perkara lain. Bila mana dikeroyok, dikerumuni, dan inilah yang berlaku kezaliman yang dilakukan tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dihormati sekalian. Ia bukan lagi membangkitkan watak-watak seumpama George Bush, tapi siapa yang menyokong kezaliman ini? Israel awal-awal lagi mengisytiharkan bahawa Abdul Fattah As-Sisi adalah our national hero, asesino Mesir. Tetapi Zionis cukup bangga. Kami tak perlu untuk menyeberang. Satu ketika dulu mereka terpaksa bertempur dengan tentera Mesir untuk menawan antaranya kawasan Sinai, semenanjung Sinai, dan begitu juga dengan sebahagian daripada Suez. Mereka terpaksa bertempur. Sekarang ini yang menembak, yang melancarkan serangan tidak perlu lagi kepada Zionis, tentera-tentera Yahudi tak perlu lagi, tetapi As-Sisi telah memainkan peranan kami. Tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dihormati sekalian,
Dan yang lebih mendukacitakan, memilukan tuan-tuan muslimin, penyokong tegar kepada satu rampasan kuasa. Bukan setakat rampasan kuasa, tetapi juga tindakan brutal, pembunuhan beramai-ramai dan penyiksaan ke atas jenazah ini adalah khadimul haramain, penjaga dua tanah suci. Benar kata Allah Subhanahu wa ta'ala bahawa bukanlah yang paling baik, sebab sebelum yang jaga dua tanah suci ini, sebelum daripada kedatangan Islam, adalah masyarakat Quraisy Arab Jahiliyah. Lalu mereka berbangga-bangga dengan sebab mereka adalah yang memberikan minum, yang menyediakan penginapan, yang sediakan hotel, hostel dan seumpamanya kepada mereka yang datang berziarah adalah dari kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Maka mereka rasa bahawa ini adalah amal hebat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tegur bahawa bukanlah sekadar memberikan kemudahan penginapan, sekadar membina hotel-hotel, maka ia merupakan jaminan sebelah kaki dan masuk syurga. Tidak. Malah tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, di dalam keadaan yang menyatakan, yang mengutuk tindakan-tindakan kezaliman ini adalah negara-negara macam Ecuador, Venezuela, yang kalau kira-kira kan macam tak ada signifikan apa-apa pun yang Mesir. Jauh satu hal, memang tak ada signifikan apa-apa, tetapi mereka menyatakan sikap. Tetapi Arab Saudi, UAE, dikatakan bahawa kemarahan UAE dengan sebab antara lain yang adalah projek yang diumumkan oleh Morsi untuk membesarkan terusan Suez. Sebab tu dia. Dan selain daripada itu, ketakutan mereka yang paling besar adalah rakyat yang membina kefahaman di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan As-Sunnah akan bangkit mendobrak kekuasaan mereka. Ini yang paling digeruni oleh mereka. Dengan sebab itu Ahmad Syafiq contohnya sebagai calon presiden yang kalah, dan juga sebahagian daripada the remaining of Mubarak. Dia adalah Perdana Menteri zaman Mubarak nak jatuh. Ahmad Syafiq adalah Perdana Menteri. Dia berpekalan di Abu Dhabi, dan dia di antara yang dikatakan mastermind untuk mendapatkan dana untuk membiayai, dalam konteks Mesir, grup yang klaim mereka adalah Tamarruk. Kadang-kadang sounds nice, right? Tamarruk. Sehingga dia juga orang Malaysia duk menyokong bahawa Tamarruk ini merupakan suatu gerakan ke arah keadilan sosial. Minta maaf rakan-rakan yang mungkin cenderung kepada sosialis. Tapi bila sebut bahawa Tamarruknya sounds nice, sounds Arabic, memang bahasa Arab pun, tetapi bermakna rebels. Rebels, bahasa fake-nya adalah bughah, adalah pemberontak-pemberontak. Namun begitu kadang-kadang media-media yang wallahu a'lam sama ada dengan sebab tidak faham bahasa Arab, ataupun mungkin juga mengambil daripada sumber-sumber yang tidak sahih ini, maka yang dilabelkan pemberontak adalah a peaceful protesters, daripada grup yang cuba untuk memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai syar'iyah. Syar'iyah bukan syariah, bukan kita buat hudud lagi ni. Ini adalah pendukung kepada keabsahan perlembagaan. Ini adalah pendukung kepada mempertahankan apa yang telah dilalui. Kalau Mesir contohnya 2011 dia revolusi, maka selepas daripada itu ada transition period yang menyebabkan ia jadi masalah ekonomi ataupun seumpamanya, bukan setakat zaman Morsi naik sebagai presiden pada 2012 bulan Jun. Maka tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dihormati sekalian, menggambarkan kepada kita bagaimana sehingga bukan setakat seorang dua yang menyatakan itu mungkin mereka bukan daripada Ahlul Ilm, tapi Ahlul Ilm ini pun tambah lagi keperitan itu, kepenihan itu dengan menggelarkan mereka yang melakukan demonstrasi aman, yang dibunuh itu, yang diserang itu, yang dibumbangkan itu adalah daripada kalangan Khawarij.
dikasihi sekalian, tak apa kalau tak nak membincangkan berkenaan ilmu ataupun perkara-perkara yang berkait dengan faith Islam, cukup melihat kepada the common sense. Cukup untuk melihat Presiden Morsi naik, bukan saja Presiden Morsi, bukan dengan penindasan internationally recognized, democratically elected, yang tak ada siapa boleh mempertikaikan keabsahan kenaikan Presiden Morsi. Ada yang cuba argue bahawa ia dipengaruhi oleh Ikhwanul Muslimin menentukan dia nak jadi presiden. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, sebagai mereka yang cuba untuk memperjuangkan kebenaran, keadilan, cuba bercakap berdasarkan kepada fakta. Government yang ada pada proses transition period itu adalah solely di bawah perlantikan tentera. Zaman itu Tontowi Muhammad Tontowi jadi pemegang amanah kata dia. Maka dia punya menteri-menteri, termasuklah Hazim Babla, iaitu Perdana Menteri Mesir, Kerajaan Arab. Saya takkan sebut Kerajaan Arab, yang in principle saya kebetulan mengajar hal-hal yang membabitkan international affairs ini. Maka di sana tak ada sebarang sumber untuk menghalang tindakan. If the first step is haram, illegitimate, maka rampasan kuasa itu adalah illegitimate, maka tindakan yang seterusnya lantik, tiba-tiba lantik ketua hakim sebagai from where? On what basis? Apa foundation untuk melantik tiba-tiba ketua hakim jadi presiden? Kalau macam tu tak payah susah-susah untuk buat pilihan yang secara mudah kita boleh ambil logik mudah, tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian. Baru lepas tahun yang kalau betul-betul berjuang kepada mempertahankan demokrasi, hak-hak yang berkaitan dengannya. Katanya sebab Tamarudi pun klaim bahawa mereka nak cuba untuk memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Antara the most important element dalam konteks melaksanaan demokrasi adalah rules of law. When you say that you adopt democracy, a democratic process, then you have to follow the rules. Bila kamu telah memberikan mandat selama 4 tahun ataupun 5 tahun, boleh itu kena memberikan penghormatan kepada keabsahan mereka yang dilantik ini. Maka dengan itu muslimin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, telah nyata, jelas dan terang kalau siapa nak membicarakan tentang Khawarij, maka Khawarij yang pertama adalah Abdul Fattah As-Sisi yang merampas kuasa, dan juga mereka yang bersama-sama dengannya, golongan Tamarrud ini, golongan rebels ini yang sepatutnya dihukum dengan hukuman yang berkenaan, dan bukan mereka yang cuba untuk mengembalikan keabsahan. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dihormati sekalian, maka dengan sebab itu kita melihat berhujah baik dari segi akademik, baik dari segi common sense, baik dari segi kemanusiaan, tiada sebarang hujah untuk memberikan justifikasi kepada kezaliman ini. Dan benar Allah Subhanahu wa taala menegaskan betapa sebenarnya kezaliman ini tiada ruang walau seinci pun untuk kita bersama-sama dengannya. Kalau nak try boleh kata Allah, tapi Allah kata fatamassakumun nar. Boleh nak melakukan kezaliman dalam konteks kerja kita. Kita buat zalim ke orang boleh. Tak semestinya kena tangkap, tak mesti kena marah. Kita menzalimi. Kalau katakan kita seorang pemimpin, kita menzalimi rakyat. Kalau katakan kita seorang majikan, kita menzalimi pekerja. Kalau katakan kita seorang ketua menzalimi anak-anak buah kita, boleh. Tapi kata Allah sedia, fatamassakumun nar. Sebab Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam satu hadis qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi. Allah yang ada kuasa, yang Allah boleh sahaja untuk melakukan apa-apa yang dikehendaki oleh Allah, itu pun mengharamkan sebarang bentuk kezaliman. Dengan sebab itu, tuan-tuan muslimin yang dikasihi sekalian, kalau orang kafir sekalipun, kalau dia study betul, kalau dia perform dalam buat kerja, kalau dia behave dengan baik, maka dia akan dapat excellent di dalam pengajian.
Sebab itu adalah sunnatullah. Siapa yang bekerja bersungguh-sungguh, he deserves to be rewarded. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan ini agar kita benar-benar dapat untuk memberikan suatu perbezaan tegas. Haramkan diri kita masing-masing, walau seinci, walau sedikit pun, untuk memberikan sokongan, apatah lagi untuk menjadi lidah-lidah penyambung suara-suara Fir'aun la'natullah yang berleluasa dan cuba untuk berkumandang di seantero negeri. Muslimin sidang jemaat yang dihormati sekalian. Then what next? Bila mereka dizalimi, bila mereka dibantai, bila mereka diperlakukan sebegitu rupa, bila mereka diambil tindakan yang sebegitu rupa, apa yang perlu untuk kita lakukan? Maka tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dihormati sekalian, saya akan mencadangkan agar kita melihat apa sebenarnya masalah kita. Dan kalau boleh untuk direkaskan, kenapa ada bila ramai bersambung hadis, maka Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, adakah dengan sebab min qillat nahnu yawma idin ya Rasulullah, adakah dengan sebab kami sedikit ya Rasulullah sehingga mana kami mampu untuk dikeroyok, sehingga mana kami mampu untuk dimakan, dibagi-bagikan, diagih-agihkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Bal antum katsir. Bahkan kamu umat Muhammad, kamu orang-orang Islam ramai. Tetapi ramainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghusaa'un, seumpama buih. Kaghusa'is sail, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sekadar ghusa', sekadar buih-buih yang banyak. Ketika berlaku gelombang yang besar, kaghusa'is sail, tak ada kekuatan apa, tak ada kekuatan apa-apa dengan sebab kita tiada payung. Pemerintah Islam yang sebenar, alhamdulillah, contohnya kita ada Perdana Menteri Turki yang bersuara lantang, tapi dengan sebab dia tidak mempunyai the so-called authoritative power over all Muslims, dia boleh untuk menyatakan ketegasan, tetapi untuk enforce ke atas orang-orang Muslim yang lain, maka sukar untuk memberikan kesan yang signifikan. Maka tuan-tuan muslimin dan jemaat yang berhormat sekalian, kalau kita berjaya, apa yang perlu untuk kita lakukan? Yang pertama adalah membuka kesedaran kita, menjadi tanggungjawab kita untuk menyadari, untuk menginsani bahawa ini bukan persoalan orang Mesir, ini bukan persoalan orang Syria, ini bukan sekadar persoalan orang Palestin, tetapi ia adalah cerita kita, ia adalah sejarah kita, ia adalah darah yang mengalir di atas nama kezaliman. Itu adalah darah mereka yang melafazkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, macam kita. Yang dengan itu menjadi tanggungjawab kepada kita untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan, untuk memastikan bahawa darah itu tidak terus mengalir. Darah itu perlu untuk dibela, darah itu perlu untuk dimuliakan, darah itu perlu untuk disegarkan dan diperbetulkan. Membina kesedaran perlu dengan ilmu, tuan-tuan muslimin sidang jemaat yang dihormati sekalian. Maka dengan sebab itu prihatin Mesir. Saya kebetulan adalah Presiden Ilmu Pertumbuhan Pelepasan Mahasiswa Mesir yang bertanggungjawab terhadap prihatin Mesir. Yang juga bukan setakat isu-isu yang berkait dengan Mesir, tetapi juga kita cuba untuk bersama-sama menggerakkan. Contohnya esok kita akan buat konsep kemanusiaan yang membangkitkan seluruh, untuk membangkitkan kesedaran, kebertanggungjawaban kita bersama kepada Gaza, Syria, Rohingya dan seumpama, yang menjadi tanggungjawab kita sehingga kita meletakkan dia sebagai keutamaan di dalam gaya kehidupan kita. Adakah lebih baik kalau kiranya ada peruntukan untuk open house
Kita bagi sebelum peruntukan open house itu untuk membantu darah-darah itu dipertahankan, darah-darah itu dibina. Tak apalah, ni dah last Syawal kan. Dia nak niat buat open house tahun depan, peruntukan tahun ini insyaAllah. Kalau ada yang masih berbaki ataupun berlebih, maka salurkan tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dihormati sekalian. Dengan sebab kesedaran itu sepatutnya memberikan pushing factor di dalam kehidupan kita. Push kita. Ya memang, kalau kita diberikan pilihan antara pelancong dengan menilai keselesaannya, dengan bersusah payah untuk membantu, memikirkan, kadang-kadang kita terserabut tak? Baca sana kena bom, sini kena bom, sini kena pula senjata kimia. Dan jiwa kita jiwa yang sentimental, sensitif, maka kita rasa tergiris, tak boleh nak tidur. Kan lebih baik untuk kita mencari keselesaan pergi melancong. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tak mengajar. Maka kita sallallahu alaihi wasallam berpesan kita laisa minna man lam yattabi amril muslim. Bukan daripada kalangan umat Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengambil berat, tak ambil cakna, tak cuba untuk memikirkan sedikit berkenaan hal ikhwal umat Islam. Maka penyelesaian yang seterusnya adalah mendesak diri kita masing-masing. Jangan tunggu untuk kita tak sampai khusyuk lagi untuk memberikan sumbangan. Tak, paksa diri. InsyaAllah yang menghadirkan ikhlas itu bukan kita. Saya boleh claim bahawa saya ikhlas menyampaikan ceramah pada hari di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala zero. Kadang-kadang kita berfikir ikhlas ke tak ikhlas, ada orang nampak ke, tangan kiri nampak ke, kaki kiri pula nampak, tangan kanan memberi, kepala nampak pula. Last-last tak memberikan sumbangan, tak cuba untuk kontribut membantu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah fikir. Bagi tuan-tuan muslimin, kadang-kadang rasa berat ataupun seumpamanya, bukan kita yang menentukan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan keikhlasan. Mana tahu, kadang-kadang kita macam in between, 50-50, rasa macam nak bagi, tak bagi, tak bagi, tak bagi, tak bagi. Kemudian bagi dengan rasa berat. Tapi pada catatan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ikhlas. Malah ikhlas tahap tinggi sebab dapat overcome another half yang cuba untuk menafikan amal tersebut. Sebab kadang-kadang kita cuba mengambil peranan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mula untuk menghukumkan si fulan ikhlas, si fulan tak ikhlas, aku tak ikhlas. Tuan-tuan di sini sidang Jumaat yang dihormati sekalian, desak dan desak insya-Allah diri kita untuk bersama-sama mengambil tahu dan juga mengambil peran. Dengan sebab kalau kita mampu untuk mendesak mahu ini insya-Allah, maka kita akan mampu untuk menggerakkan tindakan. Ya, kita mungkin occupied dengan pelbagai workload kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil, maha penyayang, maha pemurah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah sesekali melengah-lengah. Ataupun kalau Allah Subhanahu wa ta'ala, contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala nak mengkemudiankan, ya, kadang-kadang kita suka untuk delay, postpone dan seumpamanya. Allah nak delaykan kita dapat untuk bernafas sesaat. Mati tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dihormati. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah, maha penyayang ini juga menemukan rasa sayang, rasa pemurah, rasa kasih kita insya-Allah. Maka gerakan tindakan kita, Allah minta daripada kita dengan suatu perniagaan yang menuntut tenaga kita, jiwa kita, dan juga harta-harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Apa kata Allah dalam surah As-Saff? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. RM1 yang kita berikan, RM10 yang kita berikan, RM50 yang kita berikan, RM500 yang kita berikan. Kita harapkan mudah-mudahan yang 500 itu ataupun 50 sen itu mampu untuk memisahkan di antara sentuhan neraka dan sentuhan syurga. Mana tahu yang kita berikan kepada mereka